Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari, ini Agenda Wani. Malam ini kita bercakap mengenai produk antivirus pertama Malaysia dan bagaimana ia dapat mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan Ketua Pegawai Eksekutif Khairul Security Labs Sdn Bhd, Khairul Syafawi Abdul Karim, dan juga Pengarah Jualan Khairul Security Labs Sdn Bhd, Muhammad Iskandar Abdul Rahman. Dan Astro Awani beberapa hari lalu menyiarkan laporan bahawa mengenai Khairul Internet Security ini yang merupakan produk internet security pertama di Malaysia. Produk antivirus, in fact. Yeah. Pertama Malaysia. Okey, tapi yang ini kita cakap sebentar lagi. Tapi sebelum itu saya nak bawa kepada kepentingan ataupun masalah ataupun isu yang dihadapi oleh internet security sekarang ini. Di mana kalau kita lihat dunia internet security sekarang ini, internet sekarang ini banyak bergantung kepada cloud computing. Dengan pelbagai setiap OS kiranya ada cloud computing yang tersendiri. Tapi wujud persoalan kepada keselamatan, aspek keselamatan, ia mudah digodam, nak masuk pun senang. Jadi kalau kita cakap mengenai perkara itu di Malaysia, di mana kita sekarang, Khairul? Buat masa ni di Malaysia, cloud computing atau penggunaan cloud computing tak berapa lagi meluas digunakan. Kebanyakan setengah syarikat yang menggunakan cloud computing, kebanyakan servernya berada di luar negara. Especially buat kita di Malaysia, yang terdekat adalah Singapura dan Australia. Ialah itu pun sebab banyak syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan cloud computing pun asal dari luar negara. Luar negara, ya. Jadi isu keselamatan? Dari isu keselamatan, buat masa ni yang kita nampak, keselamatan bagi cloud computing adalah okey, ada dalam keadaan yang bagus, tetapi dari segi di mana data itu disimpan, itu adalah menjadi persoalan dan itu adalah menjadi tanya. Dan adakah data yang disimpan itu selamat? Kalau dari segi data digodam, kemungkinan besar kejadian itu adalah amat tipis. Kebarangkalian untuk server itu digodam adalah amat tipis, dan kebarangkalian itu adalah dalam setahun mungkin sikit. Tapi adakah data itu selamat di tangan server yang diletak tu? Sama ada adakah provider tu akan menyimpan data itu dengan selamat tanpa membuka data itu sendiri? Ketelusan ataupun credibility. Ya, credibility server. Ya. Okey. Dan isu strategik juga wujud dalam hal ini kerana suatu perkara atau satu data yang boleh diklasifikasikan sebagai rahsia, yang strategik, tidak boleh sewenang-wenangnya dipegang atau disimpan oleh orang lain. Jadi teknologi encryption pula bagaimana sekarang? Buat masa ni teknologi encryption yang digunakan adalah boleh digunakan pakai, dan teknologi yang digunakan adalah sangat boleh dikatakan sangat selamat. Tetapi walaupun encryption adalah selamat, seperti yang saya terangkan tadi, kembali kepada orang-orang yang pegang server tu. Kita tak tahu sama ada ianya adalah dia mengikut seperti agreement yang telah ditandatangani sebelum ini. Sama ada dia akan menyimpan rahsia tu, dia akan menyimpan file tu tanpa dia membuka file, dan mungkin dia sendiri yang membaca. Jadi wujud peluang untuk syarikat-syarikat di Malaysia ni yang menjual, orang kata, web hosting dan sebagainya, untuk invest dan adakan server di Malaysia. Ya. Peluang untuk company seperti ini untuk start berkembang adalah sangat tinggi. Kerana di Malaysia tahap kesedaran cloud computing adalah amat tinggi. So sekarang orang banyak bercakap tentang cloud computing, dan banyak company sedang beralih daripada server yang berada di office sendiri kepada cloud computing, yang mana cloud computing adalah lebih jimat sebenarnya, yang mana dia cuma host dekat satu tempat dan bayar infrastruktur yang sangat kuat. Tetapi kalau di office sendiri, kemungkinan dia kena hire, kena menggajikan technical guys, mungkin engineer, dan mana itu adalah cost, dan server teknologi kena up to date, dan itu semua ada cost. Jadi apa peluang untuk Khairul Security Lab dalam bidang ini, dalam hal ini? Okey, dari segi komersialnya, kita menyediakan keselamatan, menyediakan keselamatan dari segi perisian,
dari segi daripada serangan cyber daripada di godam, tetapi dalam masa sama kita juga sedang merangka untuk menyediakan perkhidmatan cloud computing yang mana kita punya internet security boleh menghubungkan klien dengan server yang mana semua fail akan disimpan di server. So itu adalah pancangan kita lah buat masa depan. Okey, buat ketika ini syarikat ataupun bisnes Khairul Security ni baru berapa lama dilancarkan? Baru dilancarkan lebih kurang 4 bulan lebih. So development kita dah buat dalam setahun lebih. So alhamdulillah pada masa ni kita dapat sambutan yang baik. Okay, selepas ini sekarang ni ada kata security product untuk OS Windows. Windows dan Android. Jadi mungkin dalam tempoh 6 bulan lagi apa yang kita boleh jangkakan? Ya, dalam masa 6 bulan lagi antara produk yang kita akan keluarkan Android version, iOS dan Windows Mobile. Itu untuk mudah alih, peranti mudah alih. Kalau kita cakap pasal peranti mudah alih ni, pasaran cukup luas kerana penggunaan mobile devices ni lebih 100% di Malaysia. Peluang dia cukup ada, tapi competition dia macam mana? Kita melihat daripada segi, kita tidak melihat persaingan di dalam, di lokal sebenarnya. Kita lebih melihat persaingan di worldwide, di seluruh dunia. Kerana apabila kita menghasilkan produk ini, sebenarnya produk ini secara automatiknya sudah boleh dieksport ataupun sudah boleh keluar ke, kita boleh memasarkan ke luar negeri kan. So produk ini sebenarnya adalah produk global kan, produk buatan Malaysia yang sebenarnya mampu bersaing di peringkat global. Baru-baru ini kita juga telah diiktiraf oleh BV100, iaitu Bulletin Virus 100. Bagi kita average mark 92.9 di antara proaktif dan reaktif tentang virus. So bermakna kita punya produk ini memang telah diiktiraf oleh di peringkat global. Pengiktirafan dalam kecekapan dan kemampuannya untuk mengenal pasti virus-virus dan juga serangan yang ada dalam sistem komputeran kita, dan juga pada masa menyelamatkanlah semua kata khazanah yang ada dalam laptop atau PC kita tu. Tapi sebenarnya ini seperti yang mana yang saudara Iskandar katakan tadi, itu adalah produk buatan Malaysia oleh orang Malaysia, dan kita akan cerita bagaimana idea untuk menghasilkan produk ini sebenarnya selepas ini. Bertemu lagi dalam agenda awal ni. Malam ini kita cakap mengenai internet security. Kita bersama dengan saudara Khairul Syafari Abdul Karim, itu Ketua Eksekutif Khairul Security Labs yang Berhad, dan juga saudara Muhammad Iskandar Abdul Rahman, itu pengarah jualan Khairul Security Labs yang Berhad. Baiklah, Khairul Internet Security ini dikeluarkan oleh Khairul Security Lab, merupakan antivirus pertama yang dihasilkan oleh anak tempatan. Dihasilkan oleh Cik Khairul sendirilah. Dan kumpulan kami. Okey. Dari mana? Kenapa sekarang ni kalau kita cakap pasal IT sebagainya, kita cakap pasal konten. Penghasilan konten, kemudiannya apps dijual pula di platform yang cukup luas, terbuka. Saya tak pernah ada dengar atau terlintas kenapa perlunya anak-anak Melayu, terutama anak Melayu, untuk terlibat sama dalam pembikinan antivirus. Okey, dari segi apa yang kita nampak, vision kita sebenarnya, buat masa ni kebanyakan produk-produk internet security atau antivirus ni dimonopoli oleh company-company dari luar negara. So lebih kurang setahun pembelian atau renewal untuk internet security atau antivirus di Malaysia ni oleh kerajaan lebih kurang dalam 300 juta setahun. To renew license saja.
dan pembelian baru. Belum termasuk commercialization. Dia belum masuk daripada commercial, orang-orang luar, normal user. So total semua mungkin melebihi 500 juta setahun. Yang mana kalau kita fikir balik, principal akan at least ambil 70% daripada jumlah tu. So kemungkinan dalam 300 juta akan terbang ke luar negara. Yang mana itu akan menyebabkan KDNK kita turun. So yang mana ini asalnya kita come out dengan this idea, and then we are trying, kita cuba untuk menyelamatkan duit kita daripada keluar dengan banyak. Dan selain daripada penjualan retail macam ni, boleh download ke kat mana? Ya, boleh. Kita punya website www.cairosecurity.lab.com. Di situ kita ada juga try version kita selama 30 hari. Ialah produk baru offer kita kena bagi try kan. 30 hari je. Dan try version kita adalah full version. Full version. Kita tak ada sekatan. Kita tak ada sekatan. Apa yang kita provide itulah try version lagi. Okey. Dalam satu hal mengenai pengguna-pengguna peranti mudah alih ketika ini dan juga orang kata pengguna komputer ialah kebergantungannya kepada internet. Dan melalui kebergantungan ini jugalah muncul pengguna ini vulnerable, terdedah dengan begitu banyak orang kata ancaman-ancaman seperti malware dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengenal pasti sebenarnya malware ini dan mengurangkan risiko terhadap pengguna, terhadap mobile devices kita atau juga devices kita yang lain? Okey, untuk mengenali macam mana malware, ia adalah malware atau tidak, ia adalah amat sukar actually. Sebab bagi untuk kita punya antivirus ni, kita ada 2 teknik untuk mengesan, iaitu kita guna heuristik, yang mana kita akan cuba mengkaji file-file yang ada dalam PC atau file-file yang kita telah download atau yang masuk secara senyap ke dalam PC kita daripada internet. Kita akan mengkaji aktiviti dia. So antivirus ada certain activity yang menjadi signature. So contoh dia cuba menukar registry, menukar file, nama file, cuba menukar diri dia sendiri seperti file lain. So itu adalah virus. So jika kita mengesan certain file, tiba-tiba ada dua cuba buat benda macam tu, kita akan sekat dia. So dia adalah suspected as virus atau malware. So yang mana satu lagi, kita ada teknik signature base. Yang mana signature base kita ada 3 juta entry dalam database kita, yang mana kita akan check setiap file sama ada ia ada dalam entry kita tak. Kita tak check file name, kita tak check file format, kita check file punya hash key. Yang mana hash key tu match. Hash key adalah seperti IC number. So dia akan sama macam mana pun. So kalau ada match, dia adalah virus. Okey. Sekarang ni ada 3 juta dalam sistem yang sudah dikenal pasti. Dan lagi satu yang saya takut ialah apabila sekarang ni banyak transaction online dan kecurian data tu menggunakan malware. Memang sebagai pengguna internet, kita tak tahu pun sebenarnya data kredit kad kita yang berharga puluhan ribu ringgit itu dicuri. Jadi macam mana kita nak kurangkan risikonya tu? Untuk kurangkan risiko terjadinya kejadian ni, kita kena memastikan perisian antivirus kita atau antivirus kita adalah up to date. Kita kena memastikan yang setiap database kita adalah dia update setiap hari atau depends pada antivirus kita lah. Macam kami punya setiap 2 jam kita akan check, dan selalunya kalau kita dapat detect apa-apa information yang macam malware, kita akan enter dalam database kita. Database, update database tu siapa yang, ada orang ke yang betul buat? Kita ada orang yang buat. Dan kita pun tengah dalam usaha berkolaborasi dengan Cyber Security Malaysia untuk dapatkan, sebab Cyber Security Malaysia ada list dia yang dia tak guna lagi. So kita hoping untuk ambil list yang ada di Cyber Security Malaysia dan terus incorporate dalam kita punya database. Okey, Cairo Internet Security atau Cairo Security Labs ni bermula dengan satu pasukan yang kecil, as a startup kan. Jadi untuk mencapai impian untuk ekspor produk dan sebagainya, satu perkara yang sukar. Kita sebenarnya ada berkolaborasi lah antara dengan beberapa agensi. Antara yang pertama, kita bekerjasama dengan Teknologi Park Malaysia, di mana kita akan memohon grant untuk commercialization
dan geran untuk Teknofund untuk improvekan lagi kita punya servis, di mana kita akan set up lab kita sendiri, full version lab maksudnya, kan, dan kita akan set up kita punya server farm sendiri, supaya semua maklumat tu kita simpan dengan selamat di tempat kita, kan. Lepas tu kita juga sekarang ni tengah bekerjasama dengan K-Perak. K-Perak dalam usaha untuk memberi kita tempat lab tersebut, kan, secara percuma, dan fasiliti di K-Perak di bangunan PTTC secara percuma lah. Mungkin kemudian mungkin 1 atau 2 tahun kita akan bayarlah, tapi untuk peringkat permulaan ni sebagai orang kata apa, syarikat yang baru kita punya, mereka bagi kita sokongan yang baiklah. Pasaran government procurement satu pasaran yang besar seperti yang mana Khairul katakan tadi. Itu satu, macam mana kita nak masuk. Dan kedua, apa yang harus dilakukan atau strategi pemasaran yang bagaimanakah yang akan dilaksanakan oleh Khairul Security Labs ini bagi memastikan atau bagi menukar membuatkan pengguna-pengguna seperti saya ini bertukar kepada produk tempatan. Itu kita akan bincang sepastinya ke mana. Ketemu lagi dalam Agenda Awal ni masih bersama dengan saudara Khairul Syafawi Abdul Karim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Khairul Security Labs yang Berhad, dan juga saudara Muhammad Iskandar Abdul Rahman, pengarah jualan Khairul Security Labs. Kita cakap pasal marketing strategi sekarang. Pasal setiap pengguna PC, setiap pengguna laptop mesti akan ada. Mesti kena ada. Diumpama nasi. Diumpama nasi kalau tidak lapar. Cuma persoalannya macam mana kita nak memastikan ataupun nak memujuk orang-orang tempatan, anak-anak tempatan seperti saya ini untuk bertukar kepada produk tempatan. Kita ada peringkat fasa pertama, kita lebih tertumpu kepada korporat dan kerajaan lah. Di mana di situ pembelian ataupun presentation kita nanti akan meyakinkan pembuat dasar untuk membeli produk kita. Sebab kalau kita pergi kepada retail dulu, retail memerlukan jumlah kos AMP yang tinggi. Ya, betul. Kan, untuk permulaan kita tidak dapat menyediakan dana yang banyak untuk membuat AMP. Jadi kita lebih fokus kepada sektor kerajaan dan sektor korporat, di mana kos AMP lebih murah. Dan apabila kerajaan atau korporat sudah mula mengenali atau menggunakan produk kita, secara automatiknya pengguna awam ataupun retail akan mencari produk tersebut. Yalah, dia pakai kat office dekat private komputer peribadi daripada guna. Strategi pertama kita lah. Antara strategi yang lain, sebenarnya produk kita ni bukan semata-mata antivirus. Dengan harga yang bawah daripada RM100, kita menyediakan features antivirus, internet security, firewall, anti-malware, anti-spy, filtering, time restriction, USB protection. And kalau sebenarnya produk ini, kalau kita untuk kegunaan ibu bapa, contohnya, tak perlu lagi untuk membeli device tambahan kepada komputer mereka untuk kita cakap macam untuk menapis anak-anak di rumah. Apabila ibu bapa keluar bekerja, kita boleh setting apa yang boleh dibuka, apa yang boleh diakses sahaja. Lepas itu kita punya time restriction tu kita boleh setting pukul berapa sampai pukul berapa sahaja internet komputer itu berfungsi. Okey. Selepas itu kita shut. Kita tutup, mana anak-anak tak boleh nak main-main dah. Dia tak keluar macam grafik sila tidur sekarang. So, kelebihan juga kepada SME yang mana kalau kita nak buat time restriction atau kita nak buat blocking untuk website, dia memerlukan kos yang banyak. Yang mana untuk kita buat infrastructure tu, kita perlukan at least switches yang berharga RM20,000 dengan setups yang mana kita terpaksa bayar consultant. Yang mana kalau kita guna application yang kita ada ni, internet security kita, dia cuma beli internet security kita dengan harga yang bawah, mungkin suku daripada harga RM20,000 tu.
yang mana dia boleh control the whole PC dalam dia punya organisasi dia. Dia sama jugalah macam saya ada habit untuk bila nak tidur buka laptop kan, buka lagu, tertidur, esok pagi baru tutup. Jadi kita ada timer tu, maksudnya kita boleh timing lah. Okey, pukul 3 pagi dia automatik. Okey, now kita ada lagi 2 minit. Saya nak tanya mengenai masa depan. Apa perancangan masa depan untuk Khairul Security? Kita sebenarnya telah mula masar. Sebenarnya download kita di online telah melebihi 65,000 download. Kebanyakan download trial di Malaysia. Tetapi sebahagian besarnya, lebih kurang 40% daripada download 65,000 tu datangnya daripada Amerika Syarikat dan Rusia. Ini bermakna kita punya produk ni memang dah ada di sana. Cuma kita mungkin lebihkan sikit promosi di sana. InsyaAllah kita akan dapatlah pasaran di sana. Strategi kita akan strengthen kita punya maksudnya kekuatan daripada segi lab kita. Maksudnya dari segi ialah kekuatan produk itu sendiri. Sebelum kita ni ke pasaran yang Khairul? Kita pun akan participate a few exhibition kat luar negara dalam bulan 12. So itu ada peluang untuk kita untuk mengetengahkan produk kita di luar negara. So apa yang kita nampak sekarang ni, target market di luar negara adalah lebih kepada UAE, Arab Saudi, Middle East. So memandangkan sebab produk adalah hasil kita sini, mereka lebih berminat untuk berkolaborasi dengan Malaysia. So kita harap exhibition yang kita sertai di London mungkin akan dapat membantu kita untuk start bertapak di sana. Okey. Dalam 4 bulan terus go global. Okey. Kita naikkan nama Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak Saudara Khairul Syafawi Abdul Karim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Khairul Security Labs Sdn Bhd, juga Saudara Muhammad Iskandar Abdul Rahman, Pengarah Jualan Khairul Security Labs Sdn Bhd. Dan itu tadi agenda awal ni kita bercakap mengenai produk antivirus pertama hasil anak tempatan dan juga situasi ataupun persekitaran sektor web. Dan anda masih lagi boleh berinteraksi dengan kami melalui laman web dan juga social media kami. Kalau nak tahu lebih banyak lagi mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini ataupun mengenai web security secara keseluruhannya. Saya Syafzan Johari. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.